الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسن في كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والذخر وجه الله مرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين أما بعد Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun terlewat setengah jam. Jadi kita dapat kembali menyambung pengajian kita dalam kitab 65 Manusia Langit ataupun dalam bahasa Arabnya gambaran kehidupan sahabat Nabi SAW. Kita berada tanggal yang kedua bulan Rabiul Akhir bersamaan dengan 7 November 2021. Pertama-tamanya minta maaf kerana terlewat masuk. Lain memang tidak mengizinkan tapi rasanya pun link memang salah lah. Banyak sangat orang bagi link kan, kadang-kadang kita termasuk link yang salah. Jadi saya mohon maaf atas kelewatan. Jadi kita terus pengajian kita insya-Allah 1 jam kita cuba habis 4 suku ataupun mungkin sebelum. Jadi kita menyambung kembali sahabat yang kita dah sebutkan, sahabat bernama Amru bin Al-Jamuh radhiyallahu taala anhu. Kalaulah 2 minggu sudah kita bicarakan berkaitan dengan sahabat ini yang mana ia memiliki anak yang telah beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kesan daripada kesungguhan daripada anaknya menyebabkan dia terbuka pintu hatinya dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia seorang yang sangat dipanggil dalam agama ni dipanggil mutadayyin, iaitu mereka yang sangat kuat dengan agama. Sebelum daripada Islam maka dia menyembah berhala. Tak semua penyembah berhala itu kuat agama, tapi Amru bin Al-Jamuh ni seorang yang tidak beragama Islam pada permulaannya dan dia seorang yang kuat beragama ni. Memiliki berhala yang berada di rumah dan memiliki berhala yang sangat disayangi olehnya. Tetapi dengan kesungguhan daripada anak-anaknya, maka akhirnya Allah buka pintu hidayah kepada sahabat Nabi yang bernama Amru bin Al-Jamuh dan kita berhenti pada bulan sudah, kita berhenti pada bagaimana beliau telah beriman pada Allah dan beliau sangat menyesali apa yang beliau telah lakukan pada kesyirikannya pada Allah dan ia masuk dalam agama Islam dengan jasad yang baru, dengan ruh yang baru dan meletakkan diri dan harta serta anak-anaknya pada ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Jadi kerana itu apa sahaja faktor hidayah, sama ada hidayah itu daripada orang tua. Kadang-kadang biasanya ibu ayah yang didik anak, tapi tidak semestinya begitu. Ada kalanya anak yang mendalami ilmu agama dahulu, anak yang lebih mahir agama, anak yang lebih baik agamanya, maka tidak salah untuk anak mengajar kedua orang tua. Jadi selaku kita orang yang belajar, kita jangan sombonglah. Ada kalanya mungkin ilmu agama anak kita lebih pandai. Jadi tidak menjadi kesalahan kita belajar dengan anak kita ataupun dengan orang yang lebih muda. Jadi kerana itu kita nak lanjutkan kisah pada petang hari ini untuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sambungan dan lanjutan kisah daripada Sayyidina Amru bin Al-Jamuh radhiyallahu taala an. Silakan pembacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muka surat 72. Tidak lama setelah itu, meletuslah perang Uhud. Dia menyaksikan ketiga orang anaknya bersiap untuk menghadapi musuh Allah. Dia menyaksikan anak-anaknya berangkat seperti singa-singa hutan. Mereka sangat merindukan syahid dan menang dengan mendapat redha Allah. Amru pun merasa hal tersebut merendahkan harga dirinya. Lalu dia bertekad berangkat bersama mereka untuk berjihad di bawah bendera Rasulullah SAW. Tetapi anak-anaknya menyarankan agar Amru menguburkan niatnya itu. Amru adalah seorang yang lanjut usia. Selain itu, dia juga tempang. Allah telah memberikan uzur baginya. Anak-anaknya berkata, "Wahai ayah kami, Allah telah memberimu uzur. Mengapa engkau membebankan dirimu terhadap sesuatu yang telah Allah maafkan bagimu?" Mendengar perkataan tersebut, Amru sangat marah. Lalu dia pun pergi menemui Rasulullah SAW untuk mengadukan perihal tersebut dan berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya anak-anakku menghalangku terhadap kebaikan ini, iaitu jihad. Mereka mengatakan bahawa aku seorang yang tempang. Demi Allah, aku ingin melangkah ke syurga dengan kaki yang tempang ini."
Lalu Rasulullah SAW berkata kepada anak-anak Amru, bawalah dia, iaitu Amru, semoga Allah memberikan darjat syuhada. Lalu mereka pun membenarkan Amru pergi berperang kerana perintah Rasulullah SAW. Okey. Jadi terima kasih pada pembaca. Jadi kita lanjutkan kisah Amru bin Al-Jamuh radhiyallahu taala anhu. Kita dah sebutkan bagaimana beliau beriman pada Allah setelah mana anaknya membuang berhala yang disayangi olehnya sehingga dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama daripada perkara tersebut maka berlakulah perang Uhud. Perang Uhud ni perang yang kedua selepas perang Badar, dan perang Uhud berlaku tahun yang ketiga Hijriah. Jadi kita catatlah, kalau ada buku tu catat perang Uhud bulan Syawal tahun yang ketiga Hijriah. Jadi tahun ketiga Hijriah ni berlaku perang Uhud. Sebelum perang Uhud maka semua sahabat mempersiapkan diri untuk berperang. Dan begitu juga anak-anak kepada Amruh bin Al-Jamuh yang 3 orang yang kita dah sebutkan pada bulan sudah. Dan apabila anaknya mempersiapkan diri untuk berperang, maka selaku seorang yang baru peluk agama Islam dan bersemangat untuk berkorban untuk agama, maka Amruh bin Al-Jamuh nak turut serta. Dia tak sama sebab dia nak qada balik apa yang dia salah pada sudut agama terdahulu dan bagaimana dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia nak sangat turut serta dalam peperangan Uhud. Tapi biasalah apabila dia seorang yang telah berusia dan lanjut usia, dia bukan usia yang 40-an ataupun 50-an, dia mungkin lebih daripada usia tersebut, maka anak selaku anak, maka anak tak akan izinkan ayah yang pertama usianya tua, yang kedua keadaan Amru bin Al-Jamuh seorang yang tempang. Jadi bukan tempang biasalah, tempang yang memang uzur, maka anaknya tidak mengizinkan Amru bin Al-Jamuh ayahnya untuk meneruti peperangan Uhud. Dan kita tahu bahawa peperangan pada permulaan Islam, maka peperangan jumlah Islam itu sangat sedikit. Tentera musuh lebih ramai. Jadi kalaulah ada tentera Islam yang uzur, usianya lanjut, maka sepatutnya mereka tidak menuruti perang. Sebab apa? Sebab kekuatan sangat diperlukan dan fizikalnya mesti baik. Tetapi dengan sebab keuzuran daripada Amru bin Al-Jamuh, maka anaknya kata ayah tak payah pergi perang. Jadi kerana itu dia menyebabkan beliau sedih lah. Sedih dan mengadu kepada Nabi SAW. Ini kita kata jiwa yang beriman. Biasanya kalau golongan munafik, mereka ini akan sering kali memberi alasan. Sihat tapi memberi alasan. Kita kena tengok baliklah kalau kita ni sering memberi alasan. Minta buat baik apa pun sering kali bagi alasan, kita ada sifat munafik. Wal-iyazubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi lah. Sebab beralasan ni dia sifat munafik. Orang Islam ni dia nak 1000 daya. Apa pun dia mesti nak. Bukan beralasan. Tapi kalau kerap kali beralasan, kuliah pertama tak pergi, kuliah kedua tak pergi, buat program maulid tak pergi, buat benda-benda baik tak pergi, jemput untuk rewang, jemput untuk tolong menolong, gotong royong untuk benda baik pun tak nak, asyik-asyik bagi alasan, maka ada sifat munafik pada diri kita. Saya bukan kita nak tuding jari pada jemaah lain, tapi nak lihat diri kita. Sama ada kita ni benar-benar beriman pada Allah dengan mencari sebab untuk kita melakukan perkara tersebut ataupun kita sering nak memberi alasan. Jadi Amru bin Al-Jamuh ni dia jumpa dengan Rasulullah. Dia mengadu kepada Rasulullah dengan marah. Marah kepada anak, dia kata dengan Rasulullah, dia kata wahai Rasulullah, sesungguhnya inna abna'i haula'i yuridu an yahbisuni an hadal khair. Sesungguhnya anak-anak aku, mereka ini semuanya menginginkan untuk menghalangi aku dapat kebaikan ini. Dan mereka menyebutkan bahawa keuzuranku dengan tempang ini. Tapi kita lihat apa kata-kata daripada Amru bin Al-Jamuh. Dia kata, Wallah inni la arju an ata'a bi arjati hadhil jannah. Demi Allah, aku sangat mengharapkan dengan sebab keuzuran tempangku ini, aku mampu masuk syurga. Jadi, kerana itu, kekurangan yang kita ada, sepatutnya kurang itu penyebab kita masuk syurga. Jangan sebab kurang kita masuk neraka. Tempang dia, maka tempang yang telah Allah berikan kepada Amru bin Al-Jamuh, dia nak jadikan sebab ia untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu, saya kalau melihat mereka yang tidak sihat kan, biasanya orang yang pergi masjid ni kadang-kadang tak sihat kan, yang tempangnya, yang kaki gautnya, bahkan saya pernah sekali kuliah tu ada jemaah yang tak ada kaki sebelah pun pergi sembahyang subuh berjemaah. Bukan sembahyang lain, sembahyang subuh berjemaah. Tempang dan
berdiri dengan sebelah kaki untuk sembahyang. Kita tengok pun, ya Allahu Akbar, kita sihat, tak pergi solat jemaah. Tapi orang yang Allah berikan dia keuzuran, satu kaki tak ada, tapi dia mampu untuk pergi solat jemaah. Bahkan solat subuh yang baca surah sajadah rakaat pertama, baca surah insan rakaat yang kedua hari Jumaat, subuh je hari Jumaat, dia boleh berdiri sebelah kaki je. Kita yang dua kaki pun kadang-kadang lengur, tunggu imam nak sujud bila, imam nak rukuk, nak sujud ni. Jadi keuzuran yang ada pada diri seseorang patutnya bukan menjadi sebab untuk dia tidak bersama-sama dalam perjuangan. Tapi sebenarnya dalam peperangan tetap ada keuzuran lah. Mereka yang lemah, mereka yang tak sihat, mereka yang kekurangan, keperluan, contohnya tak mampu untuk beli kuda, tak mampu untuk membiayai dirinya untuk perang, diberikan keuzuran untuk tidak turuti perang. Tapi kerana keinginan Amr bin Al-Jamuh ni, dia ngadu dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, anakku menghalang tapi aku nak pergi juga. Maka Rasulullah pun panggil anak-anaknya. Rasulullah kata dengan anak-anaknya, da'uhu, biarkan dia. La'allallahu azza wa jalla yagzukuhu syahadah. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepadanya mati syahid. Allahu Akbar. Ini orang Islam kalau pergi perang, dia bukan nak menang semata-mata, tapi dia nak menang ataupun nak gugur syahid. Tapi keutamaan nombor satu mereka letak syahid dulu. Syahid yang pertama, menang yang kedua. Anda tak dapat syahid, dapat kemenangan, itu bonus daripada Allah. Tak dapat menang, dapat syahid. Jadi itu cita-cita umat Islam terdahulu. Dan perkara ni hilang dah. Kalau kita nampak ada pun, mungkin ada dekat Palestin. Orang-orang Palestin mengimpikan syahid. Tapi majoriti umat Islam, banyak yang tertipu daya dengan dunia. Banyak negara Arab Allah berikan kekayaan melimpah ruah dengan hasil bumi, minyak. Tapi mereka tidak menginginkan syahid. Mereka menginginkan dunia. Jadi Amr bin Al-Jamuh diizinkan oleh Nabi SAW. Maka anak-anaknya pun, kerana Rasulullah mengizinkan, maka anaknya membiarkan ayahnya Amr bin Al-Jamuh untuk meneruti peperangan Uhud. Kita lanjutkan. Silakan. Ketika waktu keberangkatan telah tiba, Amr bin Al-Jamuh mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya kepada isterinya. Kemudian dia menghadap kiblat dan mengangkat kedua telapak tangannya ke langit lalu berdoa. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kesyahidan. Jangan engkau kembalikan diriku kepada keluargaku dalam keadaan hilang harapan. Setelah itu, dia berangkat bersama 3 orang anaknya dan tentera lainnya dari Bani Salamah. Ketika perang tengah berlangsung hebat, tentera terpisah dari Rasulullah dan Amr bin Al-Jamuh masuk dalam kumpulan pertama. Dia melompat dengan satu kakinya sambil berkata, sungguh aku telah rindu dengan syurga. Sungguh aku telah rindu dengan syurga. Di belakangnya ada anaknya Khalad. Dia dan anaknya selalu melindungi Rasulullah SAW hingga dia gugur syahid di medan perang. Tidak lama setelah itu, anaknya pula gugur syahid. Ketika perang selesai, Rasulullah SAW berdiri di depan para syuhada perang Uhud untuk menguburkan jenazah mereka. Lalu Rasulullah SAW. Jadi kita lihat setelah daripada itu, maka Amr bin Al-Jamuh pun bertemu dengan keluarganya, khusus isterinya. Maka dia pun menyatakan awida'an mufaraqin la ya'ud. Satu kata-kata perpisahan yang tidak akan kembali. Jadi pisah tidak kembali. Jadi apabila itu, maka dia pun menghadap kiblat dan dia pun mendadah tangan, angkat kedua-dua tangannya, maksudnya angkat tinggi sampai nampak putih ketiaknya. Maka dia pun angkat tangan, dia pun sebut kepada Allah, Allahumma rzuqni syahadah wa la turaddani ila ahli khaibah. Allahumma rzuqni syahadah wa la turaddani ila ahli khaibah. Ya Allah, rezekikan kepada aku syahid dan jangan pulangkan aku kepada keluargaku secara menyesal. Jadi itu doa daripada Amr bin Al-Jamuh. Bayangkan kan, doa supaya tak kembali. Kalau kita kan mana-mana pun keluarga, kalau suami pergi, kalau puan-puan sekalian kan, suami pergi, adakah kita mengharap suami tak balik? Kita semua mengharapkan suami balik. Kita semua mengharapkan anak-anak balik. Kalau dia pergi musafir, pergi kerja ke, pergi mana-mana ke, semua orang harap balik. Tapi Amr bin Al-Jamuh, dia doa pada Allah, ya Allah, rezekikan aku syahadah, mati syahid, dan jangan aku pulang pada keluarga aku dalam keadaan rugi. Jadi itu doa daripada Amr bin Al-Jamuh. Maka dia pun
keluar dan pergi bersama dengan 3 orang anaknya, dan ketika itu dia bersama-sama dengan jemaah yang ramai di kalangan Banu Salamah ataupun Bani Salamah. Maka ketika mana dia mengikuti perang Uhud, maka ketika itu terpisah manusia, terpisah beberapa kumpulan. Perang Uhud ni, kalau puan-puan pernah pergi Uhud, biasanya mutawif akan ceritakan Uhud. Kita doalah mudah-mudahan kita dapat pergi kembali untuk umrah di kota Mekah Al-Mukarramah dan ziarah Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, dan Uhud berada di Madinah. Dalam perang Uhud ni dia berlaku perpecahan. Perpecahan tu sebab tentera musuh dah menyerang balas. Dia ada 3 pusingan. Pusingan pertama Islam menang. Tetapi ketika mana Islam menang, Islam mula meninggalkan arahan Rasulullah daripada Jabal Rumah, daripada Bukit Pemanah. Siapa yang pergi Uhud dia akan tahulah mana Bukit Pemanah. Dia panggil Jabal Rumah. Jadi Bukit Pemanah tu, maka apabila pusingan pertama Islam menang, Rasulullah kata pada pemanah-pemanah di atas bukit jangan turun. Tapi sebahagian mereka turun. Semua mereka turun. Sebab nampak harta rampasan perang yang berada di bawah bukit. Maka mereka turun. Rasulullah kata jangan turun. Kekal pada posisi. Tapi mereka ingkar pada Rasulullah dan mereka turun. Bila mereka turun sahaja, maka tentera musuh patah balik. Daripada mereka nak lari balik ke Mekah, mereka patah balik yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid yang belum Islam waktu tu. Maka dia patah balik dan berlaku pusingan kedua dalam peperangan, Islam kalah. Pusingan kedua Islam kalah. Maka berpecah. Jadi berpecah tentera Islam kepada beberapa kumpulan. Maka Amr bin Al-Jamuh terpisah daripada Rasulullah. Sebab Rasulullah diserang. Rasulullah diserang hendak dan ada sahabat yang terpisah daripada Nabi SAW. Maka pada ketika itulah Amr bin Al-Jamuh dia masuk pada kumpulan yang pertama. Maka dia pun melompat dengan sebelah kaki dia. Bayangkan bagaimana seorang tua yang tempang, yang uzur pada sebelah kaki mampu melompat dalam peperangan, dan ketika dia melompat tersebut dengan memegang pedang dan menghunus pedang pada musuh, dia menyebutkan inni la mushtaqun ilal jannah, inni la mushtaqun ilal jannah. Aku sangat merindukan syurga, aku sangat merindukan syurga. Dan di belakangnya ada anaknya bernama Khalad. Jadi anaknya nama Khalad, dia berada di depan, dia pun kata inni la mushtaqun ilal jannah. Aku sangat rindu pada syurga. Aku sangat rindu pada syurga. Maka dia berperang sehinggalah Amr bin Al-Jamuh gugur syahid. Dalam peperangan tersebut dia gugur syahid, Allah catatkan kepadanya syuhada, dan tak lama lepas itu maka anaknya pun gugur syahid. Jadi laisa baina ibni wa abihi illa lahzat. Tidak jarak kematian ayah dan anak tersebut kecuali beberapa detik sahaja. Maksudnya ayahnya dihunus dahulu, ayahnya terbunuh dahulu, dan kemudian yang kedua anaknya Khalad pun terbunuh dalam peperangan Uhud. Dan kemudian selepas daripada itu, dalam perang Uhud ni tuan-tuan puan-puan, perang Uhud ni di antara perang yang paling ramai sahabat wafat. Sahabat syahid dalam perang Uhud itu terlalu ramai. Sebab perang Uhud ni dipanggil perang balas dendam. Perang Badar Islam menang besar. Walaupun Islam jumlahnya sedikit, musuh jumlahnya ramai, tapi perang Badar ramai tentera-tentera musuh, pemimpin-pemimpin Quraisy mati. Dan pada perang Uhud mereka balas dendam. Jadi mereka bunuh memang bunuh dengan kejam. Kan kita tahu bagaimana kematian Hamzah bin Abdul Muttalib, pak cik Nabi, yang bukan hanya dibunuh, bahkan dipotong-potong dia punya badan. Kan telinganya dijadikan rantai. Kan daging-dagingnya disiat-siat sebab mereka ni balas dendam dalam perang Badar. Jadi perang Uhud ni ramai sahabat-sahabat yang gugur syahid. Jadi kerana itulah lepas daripada perang Uhud sahaja Rasulullah mengumpulkan para sahabat mencari mana yang cedera, mana yang gugur. Maka ketika itu Rasulullah pun kata kepada sahabat. Jadi kita lanjutkan. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, kuburkanlah mereka dengan darah dan luka mereka. Aku adalah saksi di atas kematian mereka. Tiada seorang umat Islam pun yang terluka di jalan Allah, melainkan dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan darahnya yang bercucuran. Warnanya seperti warna za'faran dan harumnya seperti harum wangian mik. Kuburkanlah Amr ibn Jamuh dengan Abdullah bin Amir. Mereka berdua di dunia adalah kawan rapat. Begitulah kata-kata Rasulullah SAW kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah meredai Amr ibn Jamuh dan para syuhada perang Uhud lainnya serta menerangi kubur-kubur mereka.
Okey. Jadi pengakhiran daripada kisah Amr bin Al-Jamuh, maka setelah daripada Rasulullah meminta sahabat untuk mencari mereka yang cedera dan mereka yang gugur syahid, maka Rasulullah pun kata kepada sahabat-sahabat, khalluhum bidimaihim wa jirahihim fa ana syahidu alaihim. Biarkan mereka dengan darah-darah mereka dan luka-luka mereka, aku menjadi saksi ke atas mereka. Dan kemudian Rasulullah pun kata dalam sabdaannya, ma min muslimin yuqlamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamati yasilu dama. Jadi Rasulullah kata tidak ada seorang muslim pun yang luka pada jalan Allah, kecuali nanti akan datang dia pada hari kiamat dalam keadaan darah ini terus mengalir. Al-launu kalauni za'faran wa rihu karihil mis. Dia punya warna seperti mana warnanya za'faran, kekuning-kuningan, dan dia punya bau umpama wangian mis, iaitu wangian minyak wangi lah. Jadi memang orang yang gugur syahid, sama ada dia gugur ataupun dia luka, kalau dia syahid maka dia matilah. Kalau dia luka, sekadar luka dan dia balik, maka darah tersebut nanti hari kiamat akan datang semula. Akan datang dan dia punya color yang cantik berwarna za'faran, dan dia punya baunya bauan wangian kasturi, wangian mis. Jadi sebab itu para sahabat dan pejuang-pejuang agama Allah sangat merindukan syahid. Kenapa mereka merindukan? Sebab mereka tahu bahawa ganjaran besar daripada Allah. Pertama, memang ganjarannya besar. Yang kedua, apa sahaja yang mereka telah korbankan kepada agama Allah semua datang kembali. Tak sama orang yang masuk syurga mati biasa dengan orang masuk syurga mati syahid. Yang mati syahid lebih mulia, kedudukannya lebih baik, dan mereka akan bersama dengan para nabi. Ini dipanggil laluan ekspres. Kalau kita nak bersama dengan nabi, kita kena ada amalan-amalan yang kita kena buat. Kan, nak sama-sama dengan nabi ni kita kena ada amalan. Satu sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab ni dia hamba Rasulullah. Siang malam pagi petang bersama dengan Rasulullah, dan dia dekat dengan Nabi SAW, khidmat kepada Nabi. Jadi kerana dia tu sangat baik dengan Nabi, maka Rasul pun cakap dengan dia, wahai Rabi'ah, ada tak sesuatu yang kamu nak minta? Sebab dia dah khidmat dengan Nabi, maka Rasul kata, kamu minta apa pun kamu nak minta, aku akan doa pada Allah, mudah-mudahan Allah perkenan. Maka Rabi'ah ni orang miskin, jadi hamba Rasulullah. Maka dia pun fikirlah, dia tak ada pasangan, maka mungkin dia boleh minta dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, bagikan aku jodoh perempuan yang solehah. Dia tak ada harta, mungkin dia boleh minta dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikan aku kaya, doa pada Allah aku jadi kaya. Ataupun dia boleh minta apa-apa saja dengan Nabi SAW. Tetapi satu ketika Rabi'ah kata dengan Rasulullah, dia tak nak minta apa-apa. Wahai Rasulullah, aku tak nak minta apa-apa. Tapi apa yang Rabi'ah nak minta? Rabi'ah kata, ud'u Allah ayyaj'alani murafaqatan laka yaumal qiyamah. Doakan pada Allah supaya aku ni menjadi pendampingmu nanti pada hari kiamat. Aku menjadi sahabatmu nanti pada hari kiamat. Rabi'ah bin Ka'ab tak nak dunia. Dia cuma kata, wahai Allah, boleh tak, wahai Rasulullah, boleh tak kalau kamu doa pada Allah, aku nak sama kamu dekat akhirat. Sampai begitu doa Rabi'ah, sebab nak sangat sama dengan Nabi SAW. Jadi Rasulullah pesan apa dengan Rabi'ah? Rabi'ah, wahai Rabi'ah, kalau kamu betul-betul nak bersama aku nanti pada hari kiamat, fa'inni ala kasratis sujud, maka tolongi aku, perkenankan doa kamu dengan memperbanyakkan sujud. Jadi kalau kamu nak sama dengan Rasulullah kata dengan Rabi'ah, aku doa pada Allah, tapi kamu kena tolong aku juga. Apa dia? Kamu kena memperbanyakkan sujud. Jadi sebab itu nak sama dengan Rasulullah ni bukan mudah. Maksudnya, nak sama dengan Rasulullah, kena ibadah banyak. Kena amalan banyak. Kalau kita amalan biasa-biasa, adakah kita rasa kita masuk syurga sama dengan Rasulullah? Pastinya tidaklah. Sebab apa? Sebab takkan sama kita yang biasa nak dekat dengan Nabi SAW. Tetapi kena ingat, mereka yang mati syahid, dia tetap akan sama dengan Rasulullah. Maksudnya dia laluan ekspres. Kalau kita kena beramal dengan amalan yang banyak, ada amalan khususnya, kena selawatnya banyak dan kena amalnya banyak supaya dapat sama Rasulullah nanti pada hari kiamat. Tetapi orang yang mati syahid, dia dapat satu kelebihan daripada Allah, dia akan bersama dengan Rasulullah nanti pada hari kiamat dalam syurga Allah. Di tingkat yang sama, di tempat yang sama. Ini kelebihan Allah berikan kepada mereka yang mati syahid. Sebab itulah kalau kita dengar tentang syuhada, mati syahid ini,
Ibu-ibu yang kehilangan anak sangat bersyukur pada Allah kerana anaknya mati syahid, kan? Sebab itulah perkara yang paling kita kena impikan adalah kita nak anak kita diberikan pengakhiran yang baik oleh Allah. Sebab apa? Sebab itulah sebenarnya kasih sayang seorang ibu dan ayah kepada anaknya. Kita bukan nak anak kita hebat dekat dunia, tapi kita nak anak kita pengakhirannya baik. Sedih tak tuan-tuan, puan-puan, kalau anak mati sedang melakukan maksiat? Anak mati dalam keadaan sedang melakukan kejahatan kepada Allah. Kita pun tak nak. Sebab itu ibu-ibu zaman dahulu, kan, dia sebut dengan anaknya, apa dia punya pesanan? Pesanannya dia kata, ish hayyan au mut syahida. Mut syahida au ish hayyan. Kamu hidup dengan mulia ataupun kamu mati syahid. Dua je pilihan, hidup mulia ataupun mati syahid. Jadi ibu-ibu dahulu mengimpikan anaknya mati syahid. Jadi sebab itu apabila anak mati syahid, mereka syukur pada Allah sebab anaknya mati syahid. Jadi kerana itu apabila kita diberikan peluang, maka kita ambillah peluang tersebut. Rasulullah sebut kepada sahabat, idfinu Amru bin Al-Jamuh ma'a Abdullah bin Amru. Jadi dua sahabat ni, kamu kamu kebumikan Amru bin Al-Jamuh bersama dengan sahabatnya bernama Abdullah bin Amru. Bukan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru. Jadi Amru bin Al-Jamuh dikebumikan bersama dengan Abdullah bin Amru kerana mereka ini saling bersahabat di dunia. Jadi sebab itu persahabatan bukan hanya dekat dunia, tapi persahabatan nak bawa kepada akhirat. Jadi Amru bin Al-Jamuh dikebumikan bersama dengan Abdullah bin Amru, dan orang yang mati syahid ni kena ingat, dia tidak dimandikan, dia tidak dikafankan, tetapi dia hanya disolatkan dan dikebumikan sahaja. Orang mati syahid hukumnya tak sama dengan orang yang mati biasa. Orang yang mati syahid dia dimandikan, tidak dimandikan. Dia disembahyangkan dan dia dikebumikan dengan pakaiannya, dengan pakaian perangnya. Sebab itu Rasul kata kebumikan dia dengan luka-lukanya. Orang mati syahid begitu. Tapi berbeza dengan syahid akhirat. Syahid dia ada tiga. Pertama, syahid dunia dan syahid akhirat. Siapa dia? Sahabat yang mati syahid lah. Siapa yang berjuang pada jalan Allah, maka dia dapat title syahid dunia, syahid akhirat. Orang yang syahid dunia akhirat ni, dia punya urusan tak perlu dimandikan, hanya disembahyangkan, tak perlu dikafankan, hanya dikebumikan. Maksudnya kena sembahyang dan kebumi sahaja. Yang kedua dipanggil syahid akhirat. Tadi ada soalan. Orang yang aksiden. Memang orang aksiden ni termasuk dalam hadis Rasulullah, mereka yang dalam kecelakaan. Maksudnya orang yang terbakar, orang yang sakit, contohnya sakit taun ataupun sakit kanser, maka matinya mati syahid, tapi syahid akhirat. Orang yang syahid akhirat ni, dia punya pengurusan jenazahnya macam jenazah biasa. Kena mandi, kena kapan, kena sembahyang, kena ke bumi. Tapi pahalanya Allah sahaja yang tahu. Tapi tak samalah dengan orang yang syahid dalam peperangan. Tetap pahalanya tak sama. Yang ketiga, golongan yang syahid dunia sahaja. Akhiratnya tidak. Siapa? Mereka yang berjuang pada jalan Allah, gugur syahid pada jalan Allah, tapi tak ikhlas. Dia syahid, mati dalam medan perang, tapi malangnya tidak ikhlas. Maksudnya pengurusannya macam para sahabat tadi yang matinya dalam medan peperangan, tetapi hakikat pahalanya tak ada. Ini dia panggil syahid dunia. Syahid dunia ni hanya Allah yang tahulah. Dunianya nampak syahid, tapi sebenarnya di akhirat tak dikira sebagai syahid. Jadi mudah-mudahan Allah meridai sahabat bernama Amru bin Al-Jamuh dan seluruh para sahabat yang gugur syahid dalam medan peperangan Uhud, dan mudah-mudahan Allah memberikan cahaya pada kuburan mereka. Jadi kita sebut tadi Amru bin Al-Jamuh, sahabat yang masuk Islam lewat. Dia masuk Islam, tak lama masuk Islam, berlaku peperangan Uhud. Ikuti peperangan Uhud dan gugur syahid. Maksudnya dia pada agama Allah kejap je. Tak lama dia pada agama Allah. Tapi hebatnya Allah berikan pengakhiran yang baik. Sebab itu bukan penting berapa lama kita ini orang yang hebat pada agama. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana pengakhiran hidup kita. Jadi nak dapat pengakhiran yang baik, kena lalui jalan hidup dengan baiklah. Jadi kita sangat cemburu mereka yang baru peluk agama Islam, mereka yang baru dapat hidayah, tetapi Allah berikan kematian yang baik. Jadi kerana itu kita kena lalui sekarang. Tak kisahlah yang dahulu kita jahat ke,
jahiliyah ke, banyak buat maksiat ke, banyak buat jenayah ke. Yang penting sekarang ini bagaimana kita nak mati baik. Jadi kerana itu sahabat Amr bin Al-Jamuh memang hidupnya dahulu mensyirikkan Allah, menyembah berhala. Tapi baiknya Allah berikan dia pengakhiran yang baik dan dia gugur syahid dalam medan peperangan Uhud. Wallahu alam, itu kisah Amr bin Al-Jamuh, dan seterusnya kita akan masuk kisah sahabat yang seterusnya. Jadi saya persilakan. Abdullah bin Jahsy awalu man bu'iya ila amiril mu'minin. Orang pertama yang bergelar Amirul Mukminin. Beliau adalah sahabat perawi hadis yang memiliki hubungan keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga termasuk golongan pertama memeluk Islam. Dia adalah sepupu Rasulullah SAW kerana ibunya Umaymah binti Abdullah adalah ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga merupakan ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana saudara wanitanya Zainab binti Jahsy adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang ummul mukminin, iaitu ibu orang beriman. Juga adalah orang pertama yang membawa bendera Islam serta orang pertama bergelar Amirul Mukminin. Beliau adalah Abdullah bin Jahsy Al-Asadi. Okey, kita lihat kisah sahabat yang seterusnya bernama Abdullah bin Jahash. Jadi ejaannya Abdullah bin Jahash. Jim, Ha, Shin. Abdullah bin Jahash. Jim, Ha pedas, Shin. Jadi Abdullah bin Jahash seorang sahabat yang memiliki hubungan rapat dengan Nabi SAW dan di antara sahabat yang awal memeluk agama Islam. Abdullah bin Jahash ni di antara yang awal peluk agama Islam dan memiliki hubungan kekeluargaan yang rapat dengan Rasulullah. Bagaimana hubungan rapatnya? Tuan-tuan, puan-puan lihat dia punya salasilah. Dia punya susur jalur daripada keturunan Abdullah bin Jahash. Wa huwa ibnu ammati Rasulillah. Dia adalah ibnu sepupu kepada Rasulullah, iaitu anak kepada makcik sebelah ayah. Jadi kalau bahasa Melayu ni payah. Saya dah sebut sebelum ni. Bahasa Melayu ni kalau nak sebut, kalau bahasa Arab disebut ibnu amma. Ibnu amma ni iaitu anak kepada makcik sebelah ayah. Itu dipanggil ibnu amma, anak kepada makcik sebelah ayah, iaitu maknya adik-beradik dengan ayahnya Rasulullah SAW. Senang ke susah? Kalau payah nak faham tu kena tulis, kena lukis. Ustaz bagi lukis, Ustaz baru faham. Jadi nak bagi faham tu kena lukis lah. Sebab dia ibnu iaitu dia sepupu Rasulullah. Ia sepupu Rasulullah. Kalau kita sebut sepupu kan, kita tahu tak sepupu belah mana? Payah nak jelaskan kan. Tapi dalam bahasa Arab senang je. Ibnu Ammah maksudnya dia sepupu kita, tetapi dia sebelah makcik kita belah ayah. Maksudnya ayah dia, makcik dia, mak dia adalah makcik kita yang dia adik-beradik kepada ayah kita. Kalau tak faham, buat faham dah. Jadi nama ibunya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Tadi terjemahan sebut Umaymah bintu Abdullah. Salah. Puan-puan letak tulisan ataupun potong nama Umaymah bintu Abdullah tu kepada Umaymah bintu Abdul Muttalib. Sebab dia makcik Rasulullah. Maksudnya ibunya adik-beradik kepada ayah Rasulullah. Ayah Rasulullah kan Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi ibu kepada Abdullah bin Jahash ni namanya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Bukan bintu Abdullah, sebab dia makcik kepada Rasulullah. Dan dia juga merupakan ipar kepada Rasulullah. Kenapa ipar pula? Tadi dia sepupu Rasulullah. Dan dia juga ipar sebab saudara perempuannya, iaitu adik-beradik perempuannya bernama Zainab bin Jahash. Zainab bintu Jahash ni adalah isteri kepada Nabi SAW. Jadi Zainab bintu Jahash ni adalah adik kepada Abdullah. Tapi di sini tak disebutlah sama ada dia adik ke ataupun dia kakak. Jadi Zainab bintu Jahash adalah isteri kepada Rasulullah dan dia adalah adik-beradik perempuan kepada Abdullah bin Jahash. Maksudnya Abdullah bin Jahash ni dia bukan hanya sepupu Rasulullah, bahkan dia ipar kepada Nabi SAW dan merupakan orang pertama yang mengangkat panji peperangan dalam Islam dan merupakan orang pertama yang digelar Amirul Mukminin. Maksud Amirul Mukminin kita akan jelaskan nanti. Jadi orang pertama digelar Amirul Mukminin. Saidina Umar Amirul Mukminin, tapi Abdullah bin Jahash orang pertama digelar Amirul Mukminin. Dan namanya adalah Abdullah
bin Jahash al-Asadi. Abdullah bin Jahash al-Asadi. Kita lanjutkan. Silakan. Abdullah bin Jahash memeluk Islam sejak tempoh awal Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam. Suatu ketika Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Ternyata hijrah membawa mereka keluar dari siksaan kafir Quraisy. Abdullah bin Jahash merupakan orang muhajirin kedua yang berhijrah ke Madinah setelah Abu Salamah. Hijrah menuju Allah meninggalkan keluarga dan tanah air demi jalannya. Hal itu bukanlah sesuatu yang baru bagi Abdullah bin Jahash kerana dia dan sebahagian kerabatnya juga telah berhijrah ke Habsyah. Bagaimanapun hijrahnya kali ini lebih baik. Dia berhijrah bersama keluarga dan kaum kerabatnya. Semua saudaranya lelaki, wanita, tua, muda dan anak kecil. Keluarganya adalah keluarga Islam. Kabilahnya adalah kabilah yang beriman. Mereka keluar dari Mekah dengan amat sedih kerana meninggalkan rumah-rumah mereka dalam keadaan sunyi, seolah tidak berpenghuni sebelumnya. Mereka yang berangkat berhijrah bersama Abdullah cukup ramai, sehingga para pemimpin Quraisy mengelilingi Mekah melihat penduduk untuk mengetahui kaum muslimin yang telah berangkat meninggalkan Mekah dan mereka yang masih tetap di Mekah. Salah satu di antara pemimpin Quraisy tersebut adalah Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'. Diterpa hembusan angin serta debu sehingga menjadikan pintu-pintunya terbuka dan tertutup. Dia lantas Jadi kita lihat kisah lanjutan daripada Abdullah bin Jahash adalah orang yang di antara orang yang awal memeluk agama Islam sebelum Rasulullah berdakwah di rumah Al-Alqam bin Abil Alqam. Jadi sahabat yang awal ni dikira paling awal lah, yang beriman di rumah Al-Alqam bin Abil Alqam pun awal juga memeluk Islam. Tapi kalau sebelum daripada itu lebih awal. Jadi Abdullah bin Jahash ni orang yang di antara yang paling awal memeluk Islam sebelum Rasulullah dakwah di rumah Al-Alqam bin Abil Alqam. Jadi rumah Al-Alqam bin Abil Alqam ni di antara Safa dan Marwah. Kalau kita pergi sa'i kan, sa'i di antara Safa dan Marwah, maka di tengah-tengah tu adalah rumah Al-Alqam bin Abil Alqam, laluan tersebut. Jadi ketika mana Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah untuk menyelamatkan agama mereka, maka Abdullah bin Jahash di antara orang yang kedua di kalangan muhajirin yang berhijrah daripada Mekah menuju ke kota Madinah selepas Abu Salamah. Jadi di antara yang awal hijrah. Dan hijrahnya semata-mata kerana Allah. Hijrahnya berpisah di antara dirinya dan ahli keluarganya dan juga negaranya. Dan itu bukan perkara yang baru bagi Abdullah bin Jahash sebab dia pernah hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ni tak semua, dia kumpulan kecil daripada kalangan sahabat yang hijrah ke Habasyah di bawah naungan Raja An-Najasyi. Jadi Abdullah bin Jahash pernah hijrah ke Habasyah. Tetapi dia balik semula. Sebab kena ingat ada yang hijrah ke Habasyah dia kekal dekat Habasyah. Tapi ada yang hijrah ke Habasyah tak lama balik semula ke kota Mekah. Jadi Abdullah bin Jahash ni dia hijrah ke Habasyah tetapi dia pulang kembali ke Mekah. Dan kemudian apabila hijrah ke Madinah, dia terus hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tetapi hijrahnya ke kota Madinah lebih luas dan lebih sempurna, lebih lengkap sebab dia hijrah lebih ramai. Kalaulah hijrah ke Habasyah, dia dengan beberapa individu je. Tapi hijrah ke kota Madinah, dia hijrah dengan lebih ramai, dengan ahli keluarga yang cukup ramai, ayahnya, kaum-kaum lelakinya, kaum-kaum perempuannya, yang tua, yang muda, yang budak-budak pun sama, untuk mereka pergi hijrah daripada Mekah ke kota Madinah. Sebab hijrah ke Habasyah pilihan. Siapa yang nak hijrah, hijrah. Siapa yang tak nak hijrah, kekal di kota Mekah. Tapi hijrah ke kota Madinah hukumnya wajib. Nak tak nak kena pergi. Suka tak suka kena pergi. Hukumnya wajib. Semua orang Islam yang berada di kota Mekah wajib hijrah ke kota Madinah kecuali mereka yang memang tak mampu. Siapa yang tak mampu? Yang memang tak ada kudrat. Yang memang contohnya lumpuh, yang sakit, yang tidak ada kemampuan untuk berjalan kaki daripada Mekah ke kota Madinah. Kepada siapa yang mampu, dia wajib hijrah daripada Mekah menuju ke kota Madinah. Jadi bayangkan mereka hijrah dalam keadaan meninggalkan segala-galanya. Zaman itu zaman tak ada orang boleh mampu bawa harta untuk hijrah.
Kalau zaman kita ni mudah, transfer je, duit ada masuk bank, pergi mana-mana negara boleh guna duit tersebut. Dan kita punya harta pun banyak bentuk pelbagai jenis aset. Boleh simpan, boleh cashkan, boleh dapatkan duit. Tapi zaman tersebut mereka punya harta aset tak alih, kan? Rumah, tanah, ternakan, kebun dan lain-lain. Maka mereka hijrah, mereka tinggalkan semua. Tinggalkan kampung halaman, tinggalkan harta. Hijrah daripada Mekah menuju ke kota Madinah. Jadi hijrahnya terlalu ramai, sampailah pada ketika mana hijrahnya Abdullah bin Jahash bersama dengan ahli keluarganya, maka pembesar-pembesar Quraisy melihat kembali ke rumah-rumah yang ditinggalkan. Tengok. Di antaranya rumah Abdullah bin Jahash lah, mereka tengok. Pergi. Siapa yang pergi? Abu Jahal pergi, Utbah bin Rabi'ah pergi. Namanya Utbah bin Rabi'ah. Tadi kalau terjemahan sebut Utbah bin Rabi'. Yang sebenarnya Utbah bin Rabi'ah. Yang tepatlah. Yang tepatnya Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah. Maka Utbah pergi ke rumah Bani Jahash dan dia melihat angin-angin yang bertiup yang menutup pintu. Seakan-akan pintu tu ditinggalkan macam rumah tinggal kan. Rumah tinggal tak tertutup, tak terkunci. Jadi itu yang didatangi oleh Utbah, dan Utbah lihat keadaan rumahnya Banu Jahash yang ditinggalkan oleh Abdullah bin Jahash dan kaum keluarganya. Kita lanjutkan, silakan. Kemudian Utbah melihat rumah-rumah Bani Jahash yang diterpa hembusan angin serta debu hingga menjadikan pintu-pintunya terbuka dan tertutup. Dia lantas berkata, rumah-rumah Bani Jahash telah kosong seolah menangisi pemergian penghuninya. Abu Jahal pun berkata, siapakah mereka sehingga rumah-rumah pun menangisi pemergian mereka? Lalu Abu Jahal membuka pintu rumah Bani Jahash. Rumah tersebut adalah rumah yang paling indah dan mewah. Dia pun masuk dan menggunakan semua yang ada seolah seperti miliknya. Ketika Abdullah bin Jahash tahu apa yang telah diperbuat oleh Abu Jahal terhadap rumahnya, dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW berkata, apakah engkau tidak redha, ya Abdullah, bahawa Allah akan membangunkan untukmu rumah di syurga? Abdullah menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, itulah yang sesuai untukmu. Maka tenteramlah hati Abdullah bin Jahash dan hilanglah kesedihannya. Abdullah bin Jahash gembira menetap di Madinah. Okey, kita lanjutkan. Tadi disebutkan apabila Abdullah bin Jahash keluar bersama ahli keluarganya menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah pergi ke rumah mereka melihat. Jadi ketika itu dikatakan oleh Utbah, dia kata asbahat diyaru Bani Jahash khala'an tabki ahlaha. Seakan-akan rumah-rumah ini ditinggalkan dan menangisi pemergian tuan punya rumah. Jadi seakan-akan macam nampak keadaan rumah tu macam menangis, ditinggalkan oleh tuan punya rumah. Maka Abu Jahal pun menempelaklah. Abu Jahal menempelak. Dia kata apa? Dia kata waman haula'i hatta tabkiyahumud diyar. Siapa mereka sampai mereka layak ditangisi oleh rumah? Kan mereka itu siapa? Sebab bagi Abu Jahal, orang Islam ni orang jahat kan. Jadi kenapa pula rumah nak menangisi pemergian tuan punya rumah? Kan sedangkan mereka itu bukan siapa-siapa. Itu bagi Abu Jahal lah. Jadi kemudian Abu Jahal pun meletakkan tangannya di rumahnya Abdullah bintu Jahash. Maka Abdullah bin Jahash ni seorang yang hartawan, mereka yang memiliki harta. Maka rumahnya rumah cantik. Rumah yang cantik. Sebab ada perhiasan, ada perabot rumah yang baik, hiasan-hiasan rumah pun bagus. Maka Abu Jahal yang masuk ke rumah tersebut, dia ambil barang-barang tersebut. Dia ambil. Sebab tu kita sebut tadi, mereka berhijrah, tinggalkan. Kalau kita hijrah, kita nak pergi mana-mana kan, rumah kita pun ada orang jaga kadang-kadang. Kalau kita betul-betul nak pindah betul-betul, kita akan jual rumah kita akan dapat duit tersebut. Tapi Abdullah bin Jahash hijrah, tinggalkan. Walaupun rumah tu mewah bagaimana pun, terpaksa tinggalkan sebab itu arahan daripada Allah. Tapi ketika Abdullah bin Jahash dia mendengar, dapat berita, Abu Jahal pergi ke rumahnya, ambil barang-barang dekat rumah dia. Maka dia rasa tak redha. Sebab apa? Ialah rumah kan. Kita pun tuan-tuan kan sayang rumah kan. Rumah kita paling sayang. Dan kalau orang masuk rumah kita rompak, kita suka tak? Tak suka. Jadi kerana itu Abdullah bin Jahash ni
dia terasa dengan perbuatan daripada Abu Jahal, maka dia mengadu kepada Nabi SAW. Tapi kata-kata Rasulullah menenangkan kembali Abdullah bin Jahash. Maka apa kata-kata Rasulullah? Rasulullah kata, ala tarda ya Abdullah, tidakkah kamu redha wahai Abdullah, ayyutiyakallahu biha daran fil jannah, untuk nanti Allah gantikan kepada kamu rumah dalam syurga. Jadi sebab kamu dah tinggalkan rumah, kamu dah hijrah, maka Rasulullah kata, tidakkah kamu redha wahai Abdullah, nanti Allah gantikan kepada kamu satu rumah, sebiji rumah dalam syurga. Maka ketika itu Abdullah menjawab, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, fazalika lak, maka Allah pasti bagi kat kamu, Rasulullah kata. Maka terus Abdullah bin Jahash terasa tenang dan merasakan lega hati, kan, terasa lembut hati, lega hati apabila Rasulullah menyatakan perkara tersebut. Jadi kerana itu memang kita ni sayang dengan dunia. Memang kita sayang dengan harta benda kita. Memang kita sayang dengan jawatan kita. Memang kita sayang dengan apa yang kita miliki. Tapi kena ingat, apa yang kita korbankan pasti ada gantian daripada Allah. Kita korbankan kita punya masa untuk apa? Untuk kita menuntut ilmu. Kita korbankan kita punya masa untuk apa? Untuk kita meraih keredaan Allah. Kita ibadah. Kita kurangkan masa tidur kita untuk kita apa? Kita bangun tahajud. Nanti Allah akan gantikan semua itu nanti dalam syurga Allah. Kita korbankan harta kita, kita ada barang kemas yang paling kita sayang. Tapi kerana kita nak sedekah, kita jual barang kemas kita, kita bagi duit ke orang. Kita bagi duit kat tahfiz. Semua itu Allah akan gantikan. Kalaulah Abdullah bin Jahash tinggalkan rumah, Allah gantikan rumah yang lebih baik dalam syurga, maka begitu perumpamaannya pada semua benda. Kita korbankan masa untuk Allah, Allah gantikan masa dalam syurga. Kita korbankan harta benda untuk Allah, Allah gantikan harta benda dalam syurga. Kita korbankan apa sahaja untuk Allah, Allah gantikan yang lebih baik dalam syurga. Kita nak pilih nak dunia ke, pilih nak akhirat. Ramai orang kita dia kata, ustaz saya nak dua-dua ustaz. Dunia nak, akhirat pun nak. Kita kena korbankan salah satu. Bukan maksud korban tinggalkan tak, tapi berpada-pada pada dunia. Maksudnya kalau nak kejar dua-dua, kita tak akan dapat dua-dua. Jadi kerana itu kita kena berpada-pada. Ya, kejar akhirat, kejar dunia, tapi anda kata sampai masa kena sedekah, kena bayar zakat, tunaikan. Ia kejar dunia sampai masa kena solat sunat dan lain-lain, maka tinggalkan. Untuk apa? Untuk kita meraih sesuatu yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Silakan. Abdullah bin Jahash gembira menetap di Madinah setelah merasakan letih ketika hijrahnya yang pertama dan yang kedua. Dia merasakan ketenangan dalam lingkungan Ansar setelah dia disakiti oleh kaum Quraisy, hingga Allah mengujinya dengan ujian yang paling berkesan di dalam kehidupannya dan merasakan penderitaan yang dia dapati sejak memeluk Islam. Oleh kerana itu, hendaknya kita mendengarkan kisah penderitaan yang sangat pahit ini dengan penuh perhatian. Okey. Jadi Abdullah bin Jahash kita dah sebut tadi antara yang awal memeluk agama Islam. Sebelum daripada dakwah di rumah Al-Alqam bin Abi Al-Alqam, maka dia dah peluk Islam. Maksudnya seorang yang keras telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan gangguan, dengan seksaan, dengan deraan, maki-makian daripada kafir Quraisy. Sebab itu Rasulullah sebenarnya sahabat yang hijrah ke Habasyah ni, sahabat yang betul-betul ditekan, sahabat yang betul-betul terseksa, sehingga Rasulullah izinkan sahabat ni hijrah ke Habasyah. Jadi siapa yang sahabat yang hijrah ke Habasyah ni memang sahabat yang diuji keras oleh kafir Quraisy. Jadi memang Abdullah bin Jahash ini dah diuji keras oleh kafir Quraisy dan dia telah hijrah ke Habasyah dan dia telah hijrah ke kota Madinah. Maka ketika mana berada di kota Madinah ni, dia merasakan tenang. Kan? Kenapa tenang? Bayangkan 13 tahun diseksa. Masuk ke kota Madinah, berada di bawah naungan Ansar, golongan Ansar, maka dia merasakan tenang. Sebab memang hidupnya Allah uji dengan pelbagai ujian pada permulaan Islam. 13 tahun di kota Mekah, diuji dengan pelbagai ujian. Maka kita nak dengar hari ini, dan insya-Allah kita akan lanjutkan 2 minggu akan datang, bagaimana penderitaan daripada Abdullah bin Jahash, yang mana penderitaannya penderitaan yang dahsyat. Supaya kita dapat lihat bahawa bagaimana kita boleh mengambil iktibar daripada kisah Abdullah bin Jahash yang keras diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan.
Rasulullah SAW mengajar 8 orang sahabat baginda untuk menjalankan tugas ketenteraan yang pertama dalam Islam. Di antara mereka adalah Abdullah bin Jahaz dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Baginda berkata, sungguh aku akan menjadikan pemimpin orang yang paling sabar di antara kalian terhadap lapar dan dahaga. Kemudian Rasulullah SAW memberikan bendera kepada Abdullah bin Jahaz. Dia adalah amir pertama bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW menentukan tujuan bagi Abdullah bin Jahaz dan memberikan kepadanya sepucuk surat serta melarangnya untuk membuka surat tersebut kecuali setelah dia berjalan 2 hari perjalanan. Ketika dia telah berjalan selama 2 hari, dia membuka surat itu. Di dalam surat tersebut tertulis, jika engkau melihat isi surat ini, maka pergilah ke Nakhlah antara Taif dan Mekah. Maka awasilah kaum Quraisy dan beritahu kepada kami beritanya. Setelah membacanya, dia berkata, aku patuh dan taat kepada Nabi Allah. Lalu Abdullah berkata kepada para tenteranya, sesungguhnya Rasulullah. Jadi setelah daripada itu, kita lanjutkan kisah Abdullah bin Jahash untuk yang terakhirlah petang hari ini. Bagaimana Abdullah bin Jahash dipersiapkan oleh Nabi SAW untuk memimpin tentera perang, untuk dia berdakwah kepada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara yang Rasulullah lantik, pertamanya Abdullah bin Jahash, yang keduanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara 2 orang sahabat ni Rasulullah lantik untuk memimpin tentera untuk menyebarluaskan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah pun bersabda, Rasulullah kata, la'umiranna alaikum asbarakum alal ju'i wal atash. Aku akan lantik pemimpin daripada kalangan kalian yang paling tahan lapar, yang paling tahan haus. Kita berbeza. Kita kalau lantik pemimpin, biasanya kita akan lantik pemimpin yang paling kenyang, yang paling mewah. Biasa begitu. Nak jadi YB, dia mesti ada banyak duit. Nak jadi YB, dia mesti ada jawatan tinggi. Nak jadi YB, dia mesti biasa dunia begitu. Bukan dekat sini je, dekat mana-mana pun sama seluruh dunia. Biasanya nak jadi calon pilihan raya, mesti orang yang ada jawatan, ada duit, ada kedudukan. Tapi Rasulullah beza. Rasulullah nak lantik peperangan ni, Rasulullah kata yang paling sabar kalangan kalian untuk menahan lapar dan menahan haus. Supaya dia ada kekuatan. Kalau kita tak nak lantik pemimpin yang paling kenyang, yang paling kuat makan. Tapi Rasulullah melantik pemimpin yang paling tahan lapar dan paling tahan haus. Dan Rasulullah menyerahkan panji kepada Abdullah bin Jahash. Dan Abdullah bin Jahash adalah orang pertama dalam Islam yang memegang panji. Sebab lepas hijrah ke kota Madinah, belum ada peperangan kan. Peperangan pertama perang Badar. Belum peperangan, maka Abdullah bin Jahash dahulu yang memegang panji untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dipanggil Amirul Mukminin. Kalau ada kuis siapakah Amirul Mukminin pertama dalam Islam yang memegang panji, maka jawapannya adalah Abdullah bin Jahash. Jadi Rasulullah mempersiapkan Abdullah bin Jahash untuk memimpin bala tentera, dan Rasulullah memberikan dia sepucuk surat. Tapi Rasulullah pesan, surat ni jangan baca kecuali kamu dah berjalan 2 hari. Jalan 2 hari, 2 hari 2 malam, lengkap 2 hari 2 malam, baru buka surat. Ini arahan. Apabila dia arahan, jangan ingkar. Kalau kita bagi arahan kan, ni sepucuk surat jangan buka. Ramai orang buka. Surat sulit, rahsia, tapi postman pun buka kadang-kadang. Jadi arahan, kalau dia sulit, dia rahsia, jangan buka. Jadi Rasulullah kata dia sulit dan jangan buka kecuali selepas 2 hari kamu berjalan. Maka lepas daripada 2 hari Abdullah bin Jahash berjalan, maka dia pun membuka surat dengan arahan Rasulullah. Lepas 2 hari buka surat, dia pun buka surat. Dan ketika mana dia buka surat, dia melihat satu tulisan daripada Rasulullah, idza nazarta fi kitabi, kalau kamu dah membaca suratku ini, maka berjalanlah terus sampai kamu tiba di Nakhlah. Di mana Nakhlah? Nakhlah adalah tempat di antara Taif dan Mekah. Maka berhati-hatilah kamu dengan Quraisy dan berikan perkhabaran kepada kami tentang perihal mereka. Dan apabila Abdullah bin Jahash pun baca surat tersebut, dia pun tutup surat tersebut, dia pun kata sam'an wa ta'atan li nabiyillah. Dia pun kata dengar dan patuh kepada Rasulullah, kepada Nabi Allah. Maka dia pun kata kepada sahabat. Jadi
mana-mana arahan daripada Rasulullah, jawapan kita sama dengan jawapan sahabat, sam'an wa ta'atan li Rasulillah. Kami dengar dan kami patuh kepada Rasulullah. Jadi tak boleh kita dengar arahan Rasulullah, kita kata nantilah. Rasulullah kata pakai tudung, labur, kita kata nantilah. Rasulullah kata sembahyang jemaah bagi lelaki, kita kata nantilah. Rasulullah kata sedekah, kita kata nantilah. Apa saja arahan Rasulullah, kita kena sebut sam'an wa ta'atan li Rasulillah. Kami dengar dan kami patuh kepada Rasulullah. Jadi ini kisah Abdullah bin Jahash. Tadi kita dah baca kisah Abdullah bin Amru, kita dah lanjutkan kisah Abdullah bin Jahash. Jadi insya-Allah 2 minggu akan datang kita akan sambung pengajian kita dalam kitab 65 Manusia Langit, lanjutan daripada kisah Abdullah bin Jahash, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kisah sahabat ni kita dapat ambil iktibar dan mengambil pengajaran yang baik daripada sahabat Nabi SAW. Jadi untuk akhir ni saya buka soal jawab 5 minit kalau ada. 2-3 minit ke 5 minit untuk sesi soal jawab. Silakan. Anda ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silakan. Masa dia keluar, macam mana dia tahu dia nak pergi ke tempat Quraisy tu? Bahagian sana tu. Ada sebab 2 hari tu baru nak buka surat kan? Okey. Dia sebenarnya cerita dia kalau buka surat awal dia akan jadi dia akan jadi apa, dia akan jadi apa, pertimbangan nak pergi ke tak nak. Tapi Rasulullah kata jalan. Maksudnya mereka dah jalan dah. Dan dah ada arahan. Rasulullah dah bagi arahan, maksudnya pergi ke Quraisy. Itu arahan Rasulullah. Pergi. Cuma apa dia punya detail arahan nanti. Jadi mereka dah gerak, bukan kata mereka belum gerak, mereka dah gerak 2 hari itu, dah memang menuju ke Mekah. Memang menuju, tapi arahan lengkapnya belum dapat. Yang tahu pergi ke Mekah. Jadi arahan lengkapnya adalah selepas 2 hari, maka Abdullah bin Jahash dia buka surat. Maka Rasulullah pun kata, nanti kamu akan tiba di Nakhlah. Jadi di situ baru dia akan tuju ke Nakhlah, tempat lebih spesifik lah. Asalnya Rasulullah minta umum je pergi Mekah. Tapi lepas daripada baca surat, Rasulullah tahu 2 hari dia akan sampai mana kan. Jadi lepas 2 hari tu baru buka surat. Supaya sahabat ni dia dah tahu dia dah sampai ke tempat yang dia nak tuju dan apa arahan selanjutnya selepas buka surat. Kalau zaman kita, kamu sampai kat Nahlah, telefon aku. Jadi lepas telefon baru dapat arahan kedua kan. Tapi zaman tu kan tak telefon. Jadi Rasulullah bagi, tapi Rasulullah boleh tahu laluannya akan sampai dan selepas itu ada arahan. Kita akan lanjutkan dia punya kisah tu lepas ni. InsyaAllah. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya. Kalau Abdullah bin Jahash ni, orang pertama yang bergelar Amirul Mukminin, Amirul Mukminin dan pengertiannya dengan khalifah tu berbeza ke? Sebab kalau Saidina Umar Al-Khattab, kita panggil dia khalifah juga dan juga Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin ni adalah seseorang yang mengetuai bala tentera dan khalifah tu apa pengertiannya? Okey. Soalan yang baik. Jadi dia Amir ni ketua. Hamzah, Mim, Ya, Ra. Jadi maksudnya ketua. Jadi apabila dia panggil Amirul Mukminin, ketua orang beriman. Jadi pertamanya adalah apabila Rasulullah lantik, maka Rasulullah lantik dia sebagai Amir, sebagai ketua. Itu digelar kepada Abdullah bin Jahash. Bagaimana Sayyidina Umar pula? Sayyidina Umar ni, apabila Rasulullah wafat kan, Rasulullah wafat, selepas itu dilantik pengganti Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar. Dipanggil Khalifatul Rasul. Maksud Khalifatul Rasul, pengganti Rasulullah. Khalifah maksudnya pengganti. Khalifatul Rasul, Abu Bakar adalah pengganti Rasulullah. Maka Sayyidina Umar pula naik selepas wafatnya Abu Bakar. Jadi apabila wafatnya Abu Bakar, maka Sayyidina Umar menjadi khalifah. Dan khalifah tu, Sayyidina Umar ni dia bukan Khalifatul Rasul, tapi Sayyidina Umar Khalifatul Rasul. Pengganti kepada Rasulullah. Jadi gelaran Sayyidina Umar, 2 Khalifatul Rasul. Nanti kalau Sayyidina Uthman naik pula, dipanggil Khalifatul Rasul. Sayyidina Ali naik, maka digelar Khalifatul Rasul. 4 kali pula. Jadi sebab itu Sayyidina Umar dia tukar. Apa Sayyidina Umar tukar? Takkan nak sebut Khalifatul Rasul. Pengganti kepada Rasulullah. Maksudnya Sayyidina Umar pengganti kepada Abu Bakar. Abu Bakar pengganti kepada Rasulullah. Maka kena sebut Khalifatul Rasul. Jadi kerana
memandang itu sebagai roommate nak letak jawatan makin lama makin banyak perkataan, maka Umar meletakkan gelarannya Amirul Mukminin, iaitu pemimpin kaum beriman. Sebab itu Sayyidina Umar ni orang pertama digelar Amirul Mukminin yang menjadi khalifah. Tetapi yang Abdullah bin Jahash ni dia Amirul Mukminin menjadi ketua perang. Itu beza dia. Jadi orang pertama jadi ketua bala tentera adalah Abdullah bin Jahash. Tapi Sayyidina Umar orang yang pertama digelar Amirul Mukminin menjadi khalifah. Itu perbezaanlah kenapa Sayyidina Umar tukar nama. Ini sejarah dia. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Tadi ada soalan dia kata apa sebutan kalau Rasulullah perintah, maka dia punya jawapan adalah sam'an wa ta'atan li Rasulillah. Maksudnya kami dengar sam'an, sin, mim, ain, alif. Tanwin lah, tanwin. Sam'an wa ta'atan. Ta, alif, ain, ta marbuta. Sam'an wa ta'atan li Rasulillah. Kalau biasa dalam Al-Quran kata sami'na wa ata'na kan. Sami'na wa ata'na. Kami telah dengar dan kami telah patuh. Itu pun boleh. Sami'na wa ata'na pun boleh. Sam'an wa ta'atan pun boleh. Dua-dua tepat dan dua-dua tidak salah. Ada soalan akhir? Ada. Ustaz, yang Ya. Zainab binti Jahsh ni, dia bekas isteri kepada Zaid bin Harithah kan? Mana tahu? Hah? Mana tahu? Sejarah lah yang bagi tahu Ustaz. Nama isteri Nabi Dah. dua nama Zainab. Satu Okey. Zainab bin Khuzaimah, satu Zainab bin Jahsh ni. Jadi saya confuse yang satu sebab saya rasa yang satu lagi Zainab tu ada hubungan saudara juga, pertalian darah juga ke dengan Rasulullah. Dia Zainab binti Jahash yang hubungan saudara dengan Rasulullah. Oh, yang Khuzaimah tu tak ada lah. Tak ada. Zainab ada tapi sebelah isteri. Oh. Sebelah Sayyidina Khadijah bintu Khuwailid. Faham. Okey. Tapi detailnya dia sebenarnya kalau nak cantik ada pengajian isteri-isteri Rasulullah. Dia lebih jelas lah sebab isteri Rasulullah ni sebenarnya dia bukan 12 lah, lebih. Ada 20-20-an jumlah. Tapi ada yang kekal sampai Rasulullah wafat, ada yang di pertengahan jalan diceraikan. Pun ada. Ada yang kebanyakan isteri Rasulullah memang semuanya adalah bekas isteri kepada orang lain. Cuma kena ingat isteri Rasulullah ni sebelum, kalau dia ada suami sebelum, boleh. Maksudnya lepas daripada suami dia meninggal, Rasulullah pun mengambilnya sebagai isteri. Tapi apabila Rasulullah telah wafat, dia menjadi janda, maka tidak boleh kahwin dengan isteri Rasulullah. Itu hukum. Maksudnya, sebab itu semua Ummul Mukminin yang Rasulullah tinggalkan tak boleh kahwin dengan sesiapa pun. Sebab dipanggil Ummul Mukminin, ibu kepada orang beriman. Hukum kahwin dengan isteri Rasulullah haram. Sebab umpama kita kahwin dengan ibu kita. Kan? Isteri Rasulullah kan dipanggil ibu kan, ibu orang beriman. Jadi hukumnya sama macam kita kahwin dengan ibu kita, hukumnya haram. Jadi sebab itu isteri Rasulullah ni lepas Rasulullah wafat je, maka tak boleh berkahwin dengan mana-mana lelaki. Itu hukum yang ditentukan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika 'anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa amal la yurfa' wa da'watin la yustajaba laha. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allah maftah baina wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kefahaman yang baik. Ya Allah, berikan kami akan ilmu yang dapat kami amal.